Assalamualaikum and hello everyone. Saya wakil dari kumpulan 1 KPMM Seksyen 16. Tema yang kami dapat ialah tanggungjawab sebagai warga negara. Tajuk yang kami pilih ialah penghayatan rukun negara dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UTHM. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Bak kata pepatah, kalau tak kenal maka tak cinta. Yang pertama saya iaitu Afi Maidi. Yang kedua Afika. Yang ketiga Ahmad Faris Syazwan. Keempat Ahmad Fauzi. Yang kelima Ahmad Firdaus. Yang keenam Ali Amani. Yang ketujuh Anisha Syafiqah. Yang kelapan Dalili Diana. Yang kesembilan Farhana Syazwani. Dan yang terakhir ialah Fuzi Jangut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Syazwani binti Ahmad Fazli, nombor matrik AP 190439. Malaysia merupakan negara majmuk yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa. Keadilan, penerimaan dan sikap bertoleransi merupakan asas kepada perpaduan nasional. Oleh itu, rukun negara yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 bertujuan untuk membentuk perpaduan yang lebih kukuh kerana ianya merupakan tunjang yang dapat mengekalkan keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia perlu menjadi negara bersatu yang mempunyai masyarakat yang penyayang, adil dan bertolak ansur agar dapat membentuk masyarakat demokratik yang matang dan mampu berfikir ke hadapan. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara, pertumbuhan ekonomi dapat dipertingkatkan dan kestabilan politik dapat dikekalkan. Justru itu, dengan keharmonian dan perpaduan kaum, ianya dapat menstabilkan negara Malaysia jika semua rakyat terus menjiwai dan mempraktikkan semua prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian agar dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju. Assalamualaikum, nama saya Dalili Diana binti Muhammad Zamani, nombor matrik CP 190066. Okey. Pernyataan masalah yang kedua dalam tajuk kami ialah perubahan teknologi menyebabkan segelintir rakyat Malaysia tidak mempraktikkan rukun negara. Hal ini kerana kehadiran teknologi moden mempengaruhi corak minda masyarakat supaya tidak menghormati kepada prinsip rukun negara. Seperti kita tahu, objektif rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat. Tetapi, bagaimana kehadiran teknologi moden mampu memberikan kesan buruk kepada perpaduan rakyat apabila kita lihat terdapat beberapa atau segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab menyebarkan berita-berita palsu yang mampu memberikan kesan buruk kepada keselamatan negara dan juga perpaduan rakyat. Jadi tuntasnya di sini amatlah penting bagi semua masyarakat kita, tidak mengira bangsa, agama dan kaum, untuk memahami dan menghayati prinsip rukun negara supaya keamanan akan kekal terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Syafiqah binti Zailani bernombor matrik DE 190084. Tahap penghayatan rukun negara di dalam diri mahasiswa sama ada lemah atau tidak dalam menghayati rukun negara dalam kehidupan seharian. Oleh itu, tahap kefahaman mahasiswa berkenaan maksud di sebalik prinsip-prinsip rukun negara memainkan peranan penting bagi setiap individu. Di samping itu, tahap kesedaran patriotisme dalam diri mahasiswa di UTHM menjadi faktor dalam menghayati rukun negara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Fauzi bin Muhammad Sapuan, CF 200148, ingin menerangkan tentang matlamat kajian. Matlamat kajian ini adalah untuk menggalakkan para mahasiswa supaya lebih cakna dalam menghayati prinsip-prinsip rukun negara dan dapat mewujudkan perpaduan antara kaum di kalangan mahasiswa di UTHM. Prinsip rukun negara haruslah diterapkan dalam diri seseorang agar ia dapat dijadikan pegangan hidup. Selain itu, mahasiswa juga adalah salah seorang insan yang akan mentadbir negara pada satu hari nanti. Jadi mereka haruslah mendalami rukun negara agar dapat disampaikan kepada golongan generasi akan datang, iaitu selaras dengan usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Firdaus bin Ahmad dari kumpulan 1. Matlamat kajian kami yang kedua adalah
membentuk perpaduan kaum di kalangan mahasiswa dan mahasiswi agar berlaku adil antara satu sama lain. Hal ini kerana mahasiswa dan mahasiswi di Universiti Nasional Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan juga terdapat mahasiswa dan mahasiswi dari negara luar. Perpaduan kaum merupakan asas keamanan dan juga kejayaan bagi mahasiswa dan mahasiswi. Dengan menghayati dan mengamalkan prinsip hukum negara, semestinya mahasiswa dan mahasiswi dapat membentuk perpaduan kaum dan juga berlaku adil antara satu sama lain. Sesungguhnya prinsip hukum negara menjadi satu wadah utama yang akan menyatupadukan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Tunku Nasional Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya Alia Amani binti Muhammad Syahid bernombor matrik DB1914 akan menerangkan tentang objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti sejauh mana mahasiswa UTHM mempraktikkan dan menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Nombor 2, mengkaji peratusan mahasiswa yang mengamalkan serta membudayakan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti cara terbaik untuk menghayati rukun negara. Skop kajian. Skop kajian kami terbagi pada 3. Yang pertama ialah Kolej Kediaman Kampus Induk UTHM Parit Raja. Iaitu kami akan menyoal beberapa orang dalam Kolej Kediaman. Yang kedua, Kampus Induk UTHM Parit Raja. Iaitu kami akan bertanyakan beberapa soalan kepada individu yang dipilih. Yang terakhir ialah mahasiswa UTHM. Iaitu kami akan mencari beberapa sukarela untuk ditemu bual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid Syazwan bin Ahmad Daha, nombor matrik AI200154. Saya akan bercakap tentang kepentingan kajian. Yang pertama, mahasiswa. Itu menganalisa tahap kesedaran dan kefahaman mahasiswa, sama ada mahasiswa mempraktikkan dan mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam rukun negara. Kerana terdapat mahasiswa yang mengetahui tentang rukun negara tetapi tidak mengikuti ataupun tidak faham tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam rukun negara tersebut. Okey, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, kepada profesor. Okey. Sebelum itu saya mahu kenalkan diri saya, nama saya Fuzi dan saya pelajar BPD tahun 2 Fakulti FPTP, mengambil jurusan harta tanah. Okey. Di sini kita akan beranjak kepada skop kajian, iaitu kepada kepentingan kajian. Okey. Dan saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian kepada penyelidik. Okey. Sebelum saya ingin membaca memberi rujukan kepada penyelidik mengenai penghayatan rukun negara dalam kalangan mahasiswa UTHM. Okey, melalui soal selidik tersebut, saya diharapkan dapat mengenal pasti dan dapat menyediakan satu statistik seberapa banyak dan seberapa dalam pelajar-pelajar di Universiti UTHM dapat penghayatan di dalam rukun negara Malaysia ini. So melalui soal selidik ini ia dapat membantu sedikit sebanyak kami dalam memperoleh data-data para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Minta Ahmad Imran, DF190050. Saya akan menerangkan berkenaan dengan metodologi kajian, iaitu yang pertama secara kualitatif atau dikenali sebagai temu bual. Temu bual kami akan lakukan kepada YDP MPP secara atas talian. Dan yang kedua, temu bual bersama 2 orang pelajar yang dipilih secara rawak dari mana-mana fakulti juga secara atas talian. Dan yang kedua ialah kuantitatif, iaitu dengan cara borang kaji selidik. Kami akan menyediakan set soalan selidik menggunakan Google Form
dan akan diedarkan kepada 50 orang responden yang terdiri daripada kalangan pelajar atau mahasiswa UTHM. Akan ditanya 10 soalan yang mengandungi pilihan jawapan dari skala 1 hingga 4, iaitu sangat baik ke sangat tidak baik. Dan juga terdapat satu soalan pandangan untuk membantu capai objektif kami. Terima kasih.